saya Cik Maidin dan saya merupakan host anda pada hari ini. Dan saya sebagai host kedua untuk kempen pada pagi ini. Maaf ya, bila masa pula ada host kedua untuk kempen ini? Kenapa tak boleh pula? You dah lah perempuan, dah lah lebih pendek daripada saya. Macam mana nak jadi host? Jantina dan ketinggalan tak jadi masalah tau. Belum cuba, belum tahu. Baiklah, saya akan bagi peluang kat you. Tengoklah siapa nak kempen lepas tu. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Encik Azhar untuk memberi ucapannya bagi perasmian kempen. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang bahagia, Puan Pengerusi Majlis bersama Puan Cik Pengerusi Majlis, pengerusi kempen, ahli-ahli jawatan kuasa serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dapat sama-sama menyertai kempen diskriminasi pada pagi ini. Kita cukup bangga dengan program-program sebegini yang memberi kesedaran kepada kita bahawa perkara-perkara seperti diskriminasi seharusnya sudah tidak berlaku pada zaman moden pada hari ini. So kita seharusnya menyokong usaha mengambil inisiatif untuk menjayakan program-program sebegini, dan kita harapkan supaya di masa-masa akan datang lebih ramai lagi para hadirin yang akan menyertai kempen pada seperti ini pada hari inilah. So saya mengucapkan terima kasih di atas usaha yang dijalankan oleh kumpulan ketiga, kalau tak silap saya, di atas usaha yang begitu menarik. So mudah-mudahan kita akan dapat berbagai-bagai manfaat dan pengajaran daripada kempen pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Azhar. Seterusnya dipersilakan pengerusi kempen ini Encik Chia Tung Sing untuk memberi ucapannya. Terima kasih sebab datang ke kempen kita. So saya berharap semua akan enjoy dalam masa 3 jam ini lah. So sekarang saya mempendekkan ucapan saya. Mari kita mula kempen. Thank you. Dipersilakan Encik Azhar untuk tampil ke hadapan untuk merasmikan cara rasminya kempen diskriminasi kita. Perasmian kita adalah ice breaking. Dengan upacara pemecahan ais tadi, secara rasminya kempen diskriminasi dimulakan sekarang. Secara umumnya, diskriminasi merupakan aktiviti yang merujuk kepada layanan ataupun tindakan yang tidak adil terhadap individu, kumpulan kaum, bangsa atau negara tertentu yang lahir akibat sifat prejudis dan juga perbezaan ideologi. Contoh diskriminasi yang sering berlaku ialah diskriminasi jantina, diskriminasi warna kulit dan sebagainya. Diskriminasi bukan sahaja berlaku di luar negara, ia turut juga berlaku di negara Malaysia tersendiri. So, salah satu contoh yang paling ketara adalah apabila rusuhan kaum yang berlaku pada
pada 13 Mei 1969. 13 Mei 1969. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan acara pertama kami iaitu Talk show yang bertajuk Mengapa Diskriminasi Berlaku di Sekolah. para penonton sekalian, sila beri tumpuan anda terhadap acara ini. Kerana selepas ini kami akan ada satu kuis yang berkaitan dengan acara ini, dan sesiapa yang mendapat jawab soalan dengan betul, anda akan mendapat sarapan pagi secara okey, harap sekali. Okey, selamat pagi para penonton dan anda. Tajuk talk show kami hari ini ialah mengapa diskriminasi di sekolah semakin serius. Seterusnya kami akan membincangkan dengan lebih teliti pada pendapat saya. Isu-isu ini amat penting kepada masyarakat sekarang. Hari ini saya telah menjemputkan beberapa tetamu memberikan cadangan tentang topik hari ini. Tetamu pertama, Encik Susai, sebagai seorang ibu bapa pelajar sekolah rendah, dan Cikgu Wansin, dan seterusnya ialah Cik Jia, seorang pelajar universiti, dan akhirnya ialah Profesor Law. Terima kasih kepada mereka menghadiri jemputan hari ini. Okey, saya nak tanya soalan sekarang tentang hari ini ialah, Encik Susai, apakah masalah diskriminasi yang dihadapi oleh anak anda semasa di sekolah? Anak saya sangat berkelakuan baik, berpandang kerja dan sentiasa bersedia di sekolah rendah. Tetapi keputusan peperiksaan anak saya tidak bagus sangat. Ini menjadikan murid-murid lain tidak menyukai anak saya. Barang yang kecil sering menjadi unsur-unsur alasan bagi murid yang berpandang besar mengejek dia dan membulikan dia. Murid-murid lain juga suka bermain dengan dia. Tindakan buli seperti bokoyan buku latihan, mengejek, sedang melontarkan batu kepada anak saya dan memukul anak saya telah menjadikan isu yang sangat serius. Perkara ini telah berlaku kerana anak saya yang dia pandai bercakap, penerangan yang sering ketakutan, malu, dan dia berani berdiri untuk menahan diri dan berdepan dengan orang lain. Terima kasih Encik Susai. Seterusnya saya nak tanya Profesor Law, bolehkah beri pendapat anda kepada masalah tersebut? Masalah Encik Susai sentiasa berlaku dalam sekolah rendah sekarang. Itu mungkin sebab pelajar sekolah rendah ini masih muda lagi, mereka tidak tahu untuk membeza itu apa itu yang salah, apa itu yang betul. Oleh itu ibu bapa mereka haruslah mendidik mereka dengan sikap moral yang betul sejak kecil. Contohnya apabila mereka sedang menonton televisyen dan televisyen acara itu ada tentang acara yang tidak bermoral atau diskriminasi dengan orang, ibu bapa haruslah menemani mereka dan menjelaskan perbuatan itu adalah yang salah dan tidak harus diskriminasi kepada orang lain. Okay. Terima kasih Profesor Law. Seterusnya saya nak tanya tentang kepada Cikgu Wansin, adakah remaja sekolah menengah selalu melakukan kes diskriminasi? Pada peringkat kes diskriminasi, bilangan kes
diskriminasi memang tidak dapat dinilai dengan tepat sebab ramai pelajar yang didiskriminasi tidak lapor kepada pihak sekolah. Jadi tentang keadaan diskriminasi di sekolah memang tidak dapat dinilai dengan tepat. Pada peninjauan saya di kawasan sekolah, saya dapati pelajar terpecah kepada beberapa kelompok. Melayu satu kelompok, Cina satu kelompok, dan India satu kelompok. Pada waktu lihat memang boleh dilihat pelajar Melayu cuma duduk bersama, makan bersama dengan pelajar Melayu dan juga orang Cina juga. Pada waktu kurikulum juga boleh terlihat pelajar kaum sendiri cuma bermain dengan kaumnya sendiri. Jadi selain itu boleh lihat juga berlaku kes pebulian terhadap kaum lain, diskriminasi kaum lain dengan kata-kata yang sensitif atau kesat pada bertentangan dengan budaya pelajar kaum lain, dan juga terhadap tradisi atau budaya kaum lain yang agak berbeza dengan kaum sendiri. Ini saja dapat saya. 那照片给了，CV 分给我，然后我要给老师。什么照片？ Adakah abang berapa kepada semua rekan? Saya juga ada lagi satu contoh. Contoh ini saya ingat semua orang pun pernah menghadapi ini. Ini adalah pada masa memberi makanan. Kalau pekerja itu orang Cina, jadi sesiapa yang memberi makanan itu juga orang Cina juga, dia akan mendapat bilangan yang banyak. Itu makanan yang banyak. Kalau orang yang Melayu atau India, mereka mungkin akan menerima itu bilangan yang lebih kurang daripada compare banding dengan itu orang Cina. Ini Terima kasih Cik Tia yang memberikan kesaksian kepada semua penonton. Seterusnya saya tanya kepada Cik Tia tentang kebanyakan kes diskriminasi berlaku dalam apa situasi? Sebenarnya saya tidak menghadapi apa diskriminasi di sini saya, tetapi kawan saya ada menghadapi masalah ini dan dia beritahu kepada saya di universiti dia susah untuk mencari sahabat baik kerana orang yang pandai suka